lama-lamanya lah. Okey. Pengalaman menjadi yang lain-lain tak payahlah cerita sangat kan. Berbanding saya cuma ceritakan perbezaan di mana saya duduk di dalam ALC dan juga tight agency. Mungkin mungkin kalian di sana semua apa kata? Okey, kita bagi yang tu dekat konten kejap lagi boleh tak? Okey. Okey. Selepas tu kita berbalik kepada Awek Chun dari Utara. Okey, Lisa boleh tak introduce sikit je. Kita nak dengar dalam lorak Utara. Oh, sedia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Introduce lagi nak. Saya Lisa daripada Penang. Apa lagi? Itu lah. Okey, dah berapa lama dalam bidang insurans? Dah kahwin ke belum? Anak berapa orang? Dah tak risau lah tadi. Tell yourself. Okay. Anak 2, twin lagi. Untuk second. Okay. Saya join insurance industry since 2011. Sangat lama. Prudential, yes. I joined 2011 and then terus full time. Sampailah I kena terminate 2018. Okey, 2011. 2011 tu masa tu Moon masih lagi buat diploma tak silap 2011. Lisa dah join dalam industri insurans. Maksudnya pada tahun sebelum 2011 Lisa bekerja ataupun ada bisnes lain? Saya bekerja dekat CIMB Bank as a sales executive lah. Okey, kira sebelum ni pernah buat insurans lah. Yes, sebelum join Pulsar dan juga Bulls. I see. Semuanya ex-banker ya? As a full time tau. As full time, okay. 8 tahun lah. Alright, okay. So, kita berbalik kepada soalan-soalan cepu cemas yang akan kita tanya kepada Abang Am dan Kak Lisa kita. Alright, okay. Ready dah ke? Cemas. Okay, so soalan pertama. Nervous. Cepu cemas Okay. Nervous, alright. So kita tanya Abang Am lah dulu, kita tanya Sifu lah yang lama sangat dalam industri ni. Okay, disebabkan abang dah lama dalam industri insurans ni, kalau ikutkan tadi daripada tahun berapa bang? 2001 kan? 2001 kan? 2001 Abang Am betul tak? 2001. Okey, kalau 2001 Abang Am tahu tak saya baru umur berapa? Saya baru darjah 5 tak clear, tak jelas Moon, tak jelas. Hello, dengar saya tak? Saya tidak dapat mendengar Moon dengan lebih jelas. Kejap Hello, dengar tak? Moon tak TikTok lagi. Tu tak jaya tu. Okey, dengar tak? Dengar. Repeat balik Moon, tak dengar. Hello, dengar tak? Okay, dengar Moon, dengar. Okey, clear Okey, macam tadi Abang Am cakap, Abang Am bermula bidang ni pada tahun 2001. Masa tu Moon baru darjah 5 tau. Dah besar dah, boleh, dah boleh. Boleh dengar So sangat lama lah saya boleh cakap, memang saya respect lah dekat Abang Am tau. Tak adalah, biasa je. Okay. So, bila dah lama, banyak pengalaman, banyak cabaran hidup yang Abang Am tempuh tau. Jadi boleh tak Abang Am share dengan kita orang semua dekat dalam live ni, apakah maksud fleksibel bagi Abang Am dalam sepanjang karier ni? 2001, lama lah. Berapa tahun tu? Dalam 20 tahun lebih. 20 tahun Moon? 20 tahun. 19 tahun lah, ya. Okay. So boleh tak share apa maksud fleksibel bagi abang? Terima kasih Moon sebab memberi soalan yang sangat cemas buat Abang Am di sini dan juga rakan-rakan yang lain. Tak cemas lagi? Ada cemas lagi kejap? Ada lagi, okey tak apa, Abang Am menunggu. Ada lagi, Okey, macam ni, bagi fleksibel bagi setiap orang adalah berbeza. Minta maaf, pertama sekali saya akan gunakan bahasa ibunda saya, Temasek.
Saya memang lebih suka. Okey, pertama sekali fleksibel bagi saya kan, bagi saya dan seisi keluarga adalah kita fleksibel melakukan apa saja tanpa ada diganggu gugat oleh sesiapa saja dalam kita punya career path, iaitu kita punya career path dalam kehidupan inilah. Okey. Alright. Okey, saya sebab semenjak daripada 2001, okey, saya dah menceburkan diri dalam bidang insurans ini adalah secara part time pada mulanya. Pada waktu itu saya masih lagi kerja belajar dan juga kerja hakiki sebagai pembantu tukang masak dan mencari kerja-kerja yang betul-betul kena dengan jiwa. Okey, faham alright. Jadi flexible time yang betul-betul kita nak ni adalah fleksibel bersama keluarga, bersama kita punya pasangan, bersama anak-anak. Di samping tu tidak terlepas peluang-peluang untuk mengecapi setiap kejayaan yang kita ada lah. Okey Mun, adakah terjawab perkara ni? Kita pendekkan. Boleh kita pendekkan. Okey. So begitu ringkas jawapan fleksibel daripada Abang Am. Maksudnya tiada gangguan lah. Ya Mun, benar. Tiada gangguan. Okey. So apa pula kata Kak Lisa kita? Fleksibel tu bagi pandangan Kak Lisa kita tu macam mana? Hello, kat mana Kak Lisa? Dengar tak? Lisa tak dengar lah. Mana Lisa? Menghilang lah Lisa. Oh, dia cemas. Dia telefon dia cemas ke apa? Mana Lisa? Nampak kursi je ni. Aduh. Okey. Mana Lisa? Hang pergi mana? Hello? Hello. Kau pergi mana Aku Lisa? jelas. Missing Tak. action. Sorry semua, sorry. Okey, kita kena cepatkan kita punya Zoom malam ni tau. Okey. Dengar tak Lisa? Dengar. Hello Lisa, dengar tak? Okey, berbalik pada soalan yang sama, apa maksud fleksibel bagi Lisa? Macam tadi kalau Abang Am dia cakap dia tak ada gangguan, fleksibel. Okey, senang nak pergi mana macam tu lah. Okey, macam mana pula dengan Lisa? Fleksibel Lisa ni jenis ni macam mana? Okay, good question. The beauty is dalam the beauty business ni adalah flexible. Flexible bagi saya adalah maksudnya kita boleh bagi priority benda yang emergency. Faham tak? If let's say parent kita sakit, okay? Kita tengah kerja ni. So adakah kita boleh tinggal kerja kita dan kita bagi priority pada family kita, benda yang urgent, emergency. So kita tanya balik, sekarang ni yang kita buat kerja ni, adakah benda tu kita boleh buat? Jadi masa kita fleksibel. Kita tinggal kerja kita dan kita bagi priority. Itu bagi saya lah. So saya dapat benda tu dalam business. Sebab sebelum ni, saya bekerja bank, you know. Kerja bank pun sama macam kerja orang lain. Punch start, punch in, punch out. So, susah lah. Tinggi-tinggi nak, orang kata nak tinggal kerja. Betul tak? Nak tengok mak ayah ke apa ke emergency case. So, saya ada pengalaman anak demam. Kita tengah kerja ni. Dekat mulut rapat ni. Sorry. Okay, kita tengah kerja. Tiba-tiba anak dapat mesej. Oh, anak tak sihat. Kena main ambil anak. Nursery mesej lah kan. Pengasuh mesej. So, apa perasaan kita sebagai ibu tengah bekerja ni? Kan? Kita tak boleh fokus. Honestly, kita tak boleh fokus kerja kita. So, I fikir, susah kan. So, ini benda yang orang kata kita kena priority is family lah. Family first.
Okey, selain daripada tu, fleksibel tu maksudnya apa yang kita minat, apa yang kita suka. Kita tak kacau. Tak kacau, maksudnya kita tak kacau apa yang kita nak buat. Betul tak? Fleksibel kita boleh atok lah hari-hari kita punya aktiviti. Umpama kita buat bisnes sendiri lah. Kita rasa nak buat kedai, kita buat kedai. Kita rasa nak cuti, kita cuti. Betul tak? Okey. Okey. Itu Maksudnya- fleksibel punya term lah. Okay, macam fleksibel ni adalah kita punya timing, kita punya aktiviti harian kita tidak terbatas. Maknanya kita boleh kalau berlaku anything macam Lisa cakap sebagai seorang ibu, kita memerlukan masa untuk family. Maksudnya tiada gangguan lah macam Abang Am cakap, betul tak? Nak buat itu pun okey, kita boleh skip. Tapi sesetengah orang ada juga cakap masa fleksibel ni sebenarnya tak sama macam fleksibel orang lain sebenarnya. Mungkin dia orang perlu lagi fokus dengan kerjaya dia orang. Ada juga fleksibel, okey aku kena fokus lah. Yang family tu memang dia orang akan masih lagi buat, maksudnya career, sebab ni adalah bisnes kita, bidang kita macam ni. Okey, kita berbalik kepada soalan seterusnya. Okey, kita tanya Lisa. Okey, Lisa, macam mana Lisa manfaatkan masa yang dikatakan fleksi tu? Macam mana Lisa manfaatkan? Macam aktiviti harian ke? Macam mana? Cerita. Okay, macam mana saya manfaatkan masa tu hari-harian lah, sebab kita bisnes sendiri kan, umpama kita buat bisnes sendiri, so time management tu sangat penting lah. I'm nak cakap saya ni orang kata time management saya very good kan, ada pagi buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa, kadang-kadang berterabak juga, tapi kita boleh buat aktiviti, maksudnya harian kita tu lebih produktif lah kan. Contoh kalau kita 5 hari, kita boleh decide sendiri kita nak bekerja seminggu 7 hari ke ataupun seminggu 5 hari ke kan. Betul tak? Kita decide sendiri kita punya own schedule kita. Kalau contoh saya dah close 3 kes contoh. Okay, saya dah close 3 kes this week. So saya nak rehat minggu depan pun boleh. Sebab mungkin saya dah achieve saya punya target untuk this week. Macam tu. So aktiviti saya macam kalau sebelum ni saya akan handle anak-anak dululah. Sekolah apa semua tu, petang dan malam ada mengaji apa semua. So sekarang ni dah berubah lah. So saya terreda. Kalau ada benda yang nak appointment pagi, saya settle awal pagi, petang atau malam dah boleh balik awal. Macam tu lah. Yes. Jelas tak? So dalam Jelas tak? aktiviti harian, dengar. Kiranya dalam aktiviti harian kita, begitulah kita manfaatkan masa fleksi tu sebagai seorang ibu, macam itulah cara dia. Maksudnya tentang tentang career pula kita planning. Dah cukup kes banyak ni, tak nak pergi holiday ke, nak pergi over the sea ke, betul tak Lisa kan? Suka hati lah kan? Katimung. Okay, so Abang Am, cerita. Ramai orang nak dengar Abang Am punya, macam mana Abang Am manfaatkan masa yang dikatakan fleksi untuk Abang Am punya life. Macam mana rutin harian? Okey, terima kasih. Fleksibel tu membantu macam mana? Okey, fleksibel bagi saya di sini Okey, pertama kali saya mengambil kesempatan, saya ucapkan terima kasih kepada adik kandung saya yang berada di London yang sini sedang menonton secara live. Amy Hawk, ya adik. Bye. Dia daripada London Wow. Oh ya ke saya? Hai. Maaf, dia support dia punya Saya brother. ingatkan siapa lah semua waktu malam. Tapi dia je cerah. Dia cerah. Okey. Okey, fleksibel bagi saya. Lagi ni. Okey, di sini fleksibel bagi saya amat berharga sebenarnya. Sangat-sangat berharga, iaitu kita perlukan time management. Okey, time management yang betul. Saya ceritakan serba sedikit di company lama, iaitu di Kampung Merah ya. Kita sebut Kampung Merah lebih menghormati untuk menghormati kampung lama lah, iaitu Kampung Merah. Ketika saya pertama kali join di Kampung Merah, okey,
saya selama 60 hari harus datang 7:30 pagi tanpa lewat. Okey, tanpa lewat. Kat situ bagi saya satu tekanan. Wow. Okey, iaitu selama membuatkan diri kita ni jadi seperti leader-leader yang sebelum ini yang diceritakan. Di situ kita sudah mempunyai satu tekanan yang sangat kuat. So kita terpaksa ketepikan kita punya perkara-perkara penting seperti menghantar anak, kadang-kadang kita kena skip kerana di Kampung Merah sana saya tidak dibenarkan memberi apa-apa alasan sekiranya hendak mencapai kejayaan. Right. Tetapi pada waktu itu kita tidak tahu kenapa mereka buat begitu. Mungkin ada sesuatu perkara yang tidak mereka jelaskan kepada saya. Tetapi apabila saya sudah berada di sana beberapa bulan, saya dapat mengetahui perkara ini amat sengsara dan amat serik. Tetapi saya tidak menafikan perkara ini ada kebaikan bagi diri saya, iaitu mendisiplinkan diri saya. Right. Tapi satu ya saya respect kat abang saya punya BP ini. Dia boleh datang daripada Bentong ke Rumah Merah naik motor masa tu. Bayangkan dia naik motor, kadang-kadang hujan pun dia redah juga. Itu yang saya respect dia. Wow, hebatlah. Okay, jadi saya manfaatkan pertama sekali bila saya berada di ALC ni. Okay, untuk pengetahuan umum, saya mempunyai seorang isteri yang sangat istimewa. Right? Saya berhijrah kepada ALC bila mana isteri saya jatuh dan senang kita kata-kata lain nanti iaitu angin ahmar, separuh badan. Jadi sesiapa sahaja yang mempunyai seorang pasangan yang mempunyai angin ahmar ataupun anak-anak, harus betul-betul kita menjaga 100% kan tanpa apa-apa alasan. Sekiranya anda berada tanpa time management yang betul, adakah anda akan mendapat peluang untuk menjaganya? Tidak kan? Itu adalah rutin harian saya. Pertama sekali adalah untuk menjaga orang rumah saya, mandikan dia, uruskan harian dia, makan minum dan sebagainya. Dan pada waktu pagi juga saya harus ke pasar, uruskan anak-anak dan segala-galanya lah yang seperti rutin kalian lakukan. Perkara ini sudah menjadi lumrah pada diri saya ini ya. Okey, bagi kita yang tidak biasa mungkin benda ni berat, tetapi dia sudah menjadi salah satu kita punya darah daging dalam tanggungjawab. Alright. Okey, seperti macam Puan Lisa kata tadi, ya, kita harus ada target kita. Sebulan di sini kita harus dapatkan 4 minimum kan, lebih pun tak apa. Dan kita lakukan perkara kita tak tahu berapa dalam sehari kalau sekiranya untuk bekerja sejam dan kita luahkan 1 jam dan selanjutnya kita boleh lakukan perkara-perkara yang lebih penting. Benda-benda lain. Benda-benda yang lebih fleksibel, iaitu time management, iaitu disiplin paling penting dalam diri. Itu saja. Okey, terima kasih Abang Am. Okey, begitu jelas apa yang Abang Am share macam bagi pendapat Mun. Mun memang respect dekat Abang Am. Seorang orang kata akulah mak, akulah ayah. Macam itulah, betul tak? So nak kena jaga wife. Lepas tu datang pagi dari Bentong ke Ausis. Macam struggle lah, very struggle. And then menyentuh perasaan jugalah kan. Lepas tu nak kena jaga bawah-bawah ni lagi. Semoga Tuhan melimpahkan lagi rezeki dekat Abang Am. Amin. Okay, so kita nak pergi ke soalan seterusnya. Okay, kita tanya Abang Am lah lagi sekali, boleh tak? Okay. Selain masa lah kan, macam tadi kita cakap selain fleksibel lah, itulah, inilah kan. Okay, apa yang Abang Am dapat daripada bisnes Takaful yang mungkin orang ramai tak tahu? Yang ni mesti ramai yang orang nak tahu. Apa yang Abang Am dapat sepanjang dekat Fursa lah, senang. Okay. Yang ni jawapan lurus ke, jujur ke, melencong ke ataupun macam mana? Jawapan dari hati ya. Okay, kita nak jawapan jujur. Okay. Kita nak jawapan jujur sebab ramai orang nak tahu ni.
Okey, semestinya. Okey, saya akan jawab dengan lebih jujur kepada rata-rata di dalam online ni. Okey, ada yang sudah menjadi partner dan ada juga yang masih tercari-cari dan ada juga menonton secara biasa kan. Okey, untuk semenjak saya join ALC Fursa, semenjak saya berpindah rumah dalam masa setahun, okey saya cerita sedikit dalam masa setahun, bila kita jelas dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita hendak dalam dalam bidang insurans dan takaful adalah pertama sekali kepuasan diri dan semuanya benar, kepuasan. Okey, di antara pertama yang saya dapat achieve ketika saya dalam ALC di Fursa, bila masuk Fursa, okey. Okey, di antara background saya kan, tu di antara yang last year Ahmad, nampak tak? Wow. Wow. Alright, itu adalah kepuasan. Proud Kepuasan qualifier. Okey. Dan paling penting sekali adalah kita punya unlimited income. Itu adalah kepada sesiapa yang tidak mengetahui dalam bidang insurans dan takaful, that is true, you boleh buat unlimited income without, kan bahasa Inggeris dah keluar dah, bahasa Jawa dah keluar. Tanpa limit, tanpa modal yang besar. Hanya memerlukan Tak apa, kita keluar semua bahasa, tak kisah. Okay, tu yang harus kita, paling penting sekali kita kena ada jiwa yang besar dan hati yang kental lah, terbalik dah. Tanpa tu memang kita sukar nak dapat. Dan paling penting adalah sekeliling kita mempunyai minda yang sekat lah. Clear tak? Jelas ke bagaimana? Clear ya? Clear. Clear Alright. Jadi dengan sistem yang sangat penting ni, itulah paling penting kita akan dapat tertarik, menarik dan memang debom lah dalam bahasa terkini ni. Kepuasan dan income. Kepuasan diri. Yelah kita dah, yelah mana tak puas kan Abang Am? Jadi mak lagi, jadi ayah lagi, jadi leader lagi kan. Semua jadi, mestilah dapat kepuasan diri. Ambil kau unlimited income, dapat pula pergi Prague kan. Jealous saya. Terima kasih Lisa. Okay. Okay, so kita tanya Lisa pula. Okay, Lisa boleh tak? Lisha pula, tersyashul pula I. Okay. Tak apa. Okay, cuba Lisha, Lisa share. Okay, selain masa, apa yang Lisa dapat dalam bisnes ni yang mungkin orang ramai tak tahu? Yang menarik lagi daripada Abang Am ke? Okey, terima kasih MC Ratu TikTok Day. Dan sama-sama. Okey. Dan tahniah untuk Abang Am sebab achieve apa yang Abang Am impikan ya. Okey, alhamdulillah. Okey, kebanyakan yang join dalam this industry ramai dapat orang kata kepuasan diri. Okay, setiap orang kepuasan diri dia tak sama tau. Okay, maksudnya kat sini bagi saya kita kena tahu big why dalam hidup kita. Okay, big why dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan? Macam saya sendiri, macam Lisa sendiri, sebelum saya join business ni, saya ni memang teringin nak travel around the world. Tengok kan Mami buat Mami buat ayat untuk join Zoom malam ni kan. Tengok dia post gambar apa duduk atas ATV. Sagi-sagi fly sana, sagi-sagi fly sini. So that one is my orang kata passion. So alhamdulillah dalam business ni kita boleh dapat apa yang kita nak dalam hidup kita. Okay. Macam saya sendiri, saya suka travel. Dulu sebelum kahwin lah kan, masa sekolah kan, dulu tengok kita terbang kan, kita kata ya Allah bestnya kalau boleh pergi sana pergi sini. Itu one of saya punya dream lah. So bukan tak boleh dapat dalam bidang lain ataupun kita bekerja makan gaji dan sebagainya. Boleh, semuanya
agak orang kata tak boleh gerak macam saya. Boleh dikatakan kalau yang mana-mana kita punya partner-partner perasan, saya selalu share lah Facebook lah kan. Boleh dikatakan every 2 month lah saya akan fly. Betul tak? Bukan. Dia jadi macam sebab kita passion kan. Passion is actually passion ni dia expensive tau. Betul tak? Kan kepuasan ni sama ada kita bayar dengan duit ataupun masa kita kena berkorban nak dapat kepuasan tu. Dalam bisnes ni, this one ini adalah yang saya dapat lah. Tak ada kata hebat compare orang lain yang berpuluh-puluh negara tu, tapi jadi kebanggaan untuk diri sendiri. Kan kita rasa bila kita work hard, then end of month macam kita boleh reward diri kan. So rasa-rasa dah boring dah nak pergi Korea, kita pergi Jepun pula. Macam tu lah. Kalau dulu saya pun bekerja makan gaji sebenarnya tak lama pun kan. So agak susah lah nak dapat cuti. So yang paling lama saya boleh pergi Australia dekat 3 bulan lah masa PKP ni kan. So bayangkan kalau saya ni bekerja makan gaji ataupun saya buat bisnes lain, okay, traditional business tu memerlukan komitmen saya kena ada kat sini kat Malaysia. Tapi alhamdulillah walaupun saya duduk overseas, mesti ada klien akan admit. Masa tu lah dia pun nak admit. Tapi tak ada masalah sebab apa? Dia pun advance. Hello, okay, kita contact care. Semua everything kita monitor. Handphone je. Betul tak? Dan dalam customer datang kita pergi overseas kan. Oh sorry Lisa ganggu. Dia pun sendiri kata. Tak apa kami boleh handle sendiri. So bayangkan 3 bulan duduk dekat luar pun bila kita check account commission masuk kan. Kita manage elok lah. Ataupun every month kita nak short vacay ke ataupun nak pergi minggu Europe ke 2 minggu Europe ke, boleh, tak ada masalah. So dalam business ni, this is saya punya achievement. Setiap orang ni tak sama kan. Ni apa yang saya dapat lah. So saya bangga dengan diri sendiri. Alhamdulillah. Sebab bisnes ni saya dapat tengok dunia lah. Tengok dunia luar. Nak tengok Amerika punya style macam mana. Kan? Nak tengok Korea punya style macam mana. K-pop. So alhamdulillah. Dan banyak lagi lah saya punya aim, target kan. Untuk short term, long term. So itu je lah yang saya boleh share malam ni. Kalau siapa-siapa ada minat yang sama macam saya, kita sembang kat belakang lah. Okay. So saya ni orang boleh. Terima kasih Elisa. Saya yang mendengar ni kan orang kata teruja bila tengok Lisa cakap pergi sana pergi situ. Ni orang kata PKP. PKP pun dia duduk Pimai, duduk kejap sampai Kelantan. Weh, terkejut. Dah sampai Kelantan, dia pergi mandi dekat waterfall apa semua tu. Kita yang dekat Kelantan pun tak pergi. Dah tak boleh pergi border kan. So tak macam border. Ya, tak boleh keluar border. Kalau dapat keluar border, aku tak tahulah kau ke mana. Entah hanya kau guna Everest kot. Planning. Okey. Jadi kat sini kepuasan diri Lisa begitulah dengan live Lisa, betul tak? Ya, betul. Jadi apa yang dapat kita rungkaikan melalui fleksibel ni tentang tajuk kita kali ni, maknanya fleksibel kita tak sama macam fleksibel orang lain. Okay, jadi ni fleksibel kita punya tim macam ni. Fleksibel orang yang bekerja makan gaji tak boleh buat macam kita, betul? Okay. So untuk last kali punya soalan, saya nak yang menonton Zoom kali ni untuk tanya soalan kepada Abang Am dengan Lisa. You all boleh tanya apa-apa soalan. Okay. Mun, ada orang komen dekat chat tu. Mun ni laju lah. Dia pun tak puas lagi tu nak dengar. Laju apa? Okey, tak apa. Kita tak boleh ada apa-apa, lama-lama cik. ada apa-apa kat sini. Okay, anybody yang nak tanya. Semua. Boleh je tanya soalan berkaitan bisnes kan.
apa lagi? Apa Yang mana nak join Team Fursa, macam mana yang tengok live dekat Facebook, you all boleh swipe up. Swipe up. Boleh terus macam mana nak join, macam mana apa benda korang ni? Pergi travel sana sini, fleksibel kerja. So yang mana tengok live Okay. dekat Facebook, macam Ah, boleh ni. tanya. Ni ada tanya why Fursa. Okay. Siapa nak jawab? Abang Am ke saya? Okay, kenapa Okay. Fursa? Okay, bagi saya lah. Okay, saya kenal Fursa ni daripada Mami lah. Saya kenal Mami dekat Facebook. Kita orang, kata apa, saya punya style dekat Kampung Merah lah macam Abang Am cakap kan. Saya punya style, saya suka follow agent yang perform. Dulu Star Club lah, geng-geng Star Club. Apa yang contoh macam sekarang ni dekat booth kita ada BMW kan, macam Abang Am qualified Prague. So saya dulu kat Kampung Merah, saya suka follow agent seluruh Malaysia yang top performance. So make a friend dekat Facebook. So dari situ saya suka tengok cara agent-agent lain. So I make a friend macam Mami lah kenal dekat Facebook. Padahal kami, yelah I from Northern, Mami Central. So daripada situ kenal dan Mami kata nak turun Penang. So Allah dah atok elok dah, cantik dah. That time memang tengah nak kena terminate lah orang kata kan. So jumpa Mami. Mami cerita why this is the Fursa ALC kan. So why Fursa? Sebab masa Mami Penang tu memang betul-betul barulah Fursa tu. Baru je wujud. Okay. Sangat baru. Lepas tu saya tengok dari sistem tu sendiri. Mudah. Mudah. Lepas tu macam sekarang ni kita tengok makin grow. Kita punya BP pun dah ahli semua dah mencecah 100 lebih. So sangat cepat. Bayangkan memang cepat untuk grow kan. So sistem kita support sistem kita penting, environment kita, kawan-kawan kita semua happy, betul tak? Kan? Lepas tu Mami Daddy very supportive lah. Idea macam mana yang kita nak cepat promote net BP tu kan. So different lah apa yang saya nampak daripada agensi lain. Okay. Itu pendapat saya lah. Okay. So, apa pula kata Abang Am? Kenapa pilih Fursa? Terima kasih Mun. Terima kasih Lisa. Okay. Tiada kata lain, Fursa adalah peluang dalam bahasa Arab. Benar kan? Betul ada hari itu. Untuk pengetahuan kalian semua di sini ya. Saya telah mengenali ALC ini ketika kita ada Rumah Merah, ketika tu ada apa benda panggil di kick off di Penang. Di Penang Rumah Merah pada kick off di Penang tu saya pakai baju merah Dan saya mengenali ALC ini sebenarnya di Indonesia. Di Indonesia. Okey, bila saya ketika di Indonesia, saya pergi Indonesia, ada sangat urusan yang sangat penting. Di antara syurgaku di tapak kaki ibuku. Di sana saya mengenali ALC ini. Apabila saya balik Malaysia, right, ketika tu saya masih di Rumah Merah, toppers orang kata itu. Right? Bila saya Malaysia, saya cari dalam Facebook. Siapa yang berhampiran dan berkenaan dengan ALC ini? Bila saya type sahaja dalam FB, Tuhan nak tunjuk seperti Lisa kata, muka Mami muncul. Muka Mami muncul dengan perkataan BUSS. Malam tu juga saya hubungi Mami. Benar tak Mami? Cantik saja. Ya, benar. Dan saya cari Mami di mana tu, Sri Shah Alam ke apa tempat tu. Dan saya untuk mengetahui lebih lanjut akan perkara ni. Saya bersama dengan saya punya partner sehingga kini, iaitu Mr. Petak ataupun aka Wan Ilham. Dialah yang memberi supportif kepada saya untuk kita meneruskan perkara ni
lebih dalam. Fursa ni mempunyai satu sistem yang sangat sistematik berbanding dengan yang lain yang tidak saya ketahui. Jadi kalian kalau tidak berjumpa dengan Fursa, carilah peluang. Pasti bertemu Fursa. Wow, Fursa daripada bahasa Arab ya, saya suka. Dengan nama bagi Mun, firstly Mun tak tahu tau makna Fursa tu dari bahasa Arab. Tapi bila kita apa tu sebut perkataan tu rasa macam Fursa, rasa macam wah, Fursa lemah lembut. Maksudnya kasih sayang tu dah ada daripada nama Fursa. tak join team dia lagi kan? Betul tak Mami dengan Daddy? Okay. So ada apa soalan lagi? Ni abang cucu tanya macam mana nak maintain positif setiap apa? Saya ada soalan. Abang Am. Ada Ada soalan. Saya ada soalan. Ni soalan untuk saya ya? Soalan Ada satu untuk ni. Abang Am. Betul. Untuk Abang Am. Power. Hello, dengar tak? Momentum Abang. Clear. Siapa yang bertanya tu Ramai sangat cucu ni. Tajul. Okey, Tajul. Terima kasih Tajul. banyak. Okay, terima kasih banyak kepada Tajul Nasaruddin. Okey, sebenarnya Tajul ni saya berjumpa di antara saya punya cucu yang paling awal juga ya. Di East Coast. Pertama kali jumpa saya lihat dia seorang yang periang dan saya tak pernah expect. Minta maaf ya Tajul untuk first time saya tidak pernah expect yang Tajul akan move terlalu laju begini. Untuk pengetahuan semua, Tajul memang sangat fantastic. This year I hope dia memang on track dan dia sudah mempunyai 3 dan coming soon mungkin ada lagi 3. So total 5 anak di bawah beliau. Maknanya cicit saya 5. Tak tahu dia dapat anak Amai dah. Okay. Untuk maintain positif, setiap orang mempunyai cara yang berbeza. Pada saya untuk maintain positif, bangun pagi paling penting, bersyukur selalu, senyum dan lapangkan dada. Okey, itu di antara yang kita kena lakukan Alright. Tidur awal, cukup tidur, cukup makan. InsyaAllah okey babe, tak ada masalah. Tapi kalau dah kepala otak kita negatif, whatever yang kita buat akan jadi negatif seharian. Percayalah, jangan jadikan sekeliling kita negatif dan mempengaruhi diri kita ini. Itu di antara paling bahaya. Untuk maintain positif, Tajul, carilah orang yang positif. Untuk cari orang yang positif tu, bila mana kita telefon, dia sangat beria-ia untuk bertemu dengan kita. Sangat membantu dan sangat cepat membalas, mereply dan apa juga sekalipun kita lakukan sangat mudah. Tu Tajul, dan untuk yang lain-lain sekiranya ingin berkongsi bersama lah. Itu apa yang saya lakukan. Abah, saya ada soalan untuk Abah. Ya. Soalan kalau susah-susah kita off record ya. Tak. Ini soalan ni very simple dan saya rasa jawapan ni mungkin sangat bagus untuk semua lah. Abah kau. Tak, dekat sini memang kita dalam unit Brother Am kita panggil dia Abah lah, lebih selesa panggil dia Abah. Yo. Soalan dia macam ni dengan Masa berjalan aku nak bercakap, kau nak cakap, bila nak tanya? Okey, cakap sekarang. Okey. Dengan keadaan mem yang masih lagi belum 100% recover, dengan anak-anak sekolah dan juga dengan anak-anak angkat, cucu-cucu angkat, cicit angkat yang serata semenanjung ni, macam lepas tu dengan apa yang kita tahu dan kita nampak dalam FB, sekejap-sekejap dekat Terengganu, sekejap dekat Johor, sekejap dekat Penang kan. Aku rasa dia ni bela terraya lah. Macam mana cara yang berkesan dan tanpa kita rasa penat untuk arrange masa tu supaya berada dalam landasan, ibaratnya kata yang digendong tak macam mana peribahasa tu,
Faham yang maksud dia kan? Macam mana cara? Okey, terima kasih kepada Ridwan Vanilla. Untuk pengetahuan umum, Vanilla ni adalah seorang saya punya rakan niaga di Kampung Lama. Kami ni sekepala tetapi tidak sama agensi Kami ni di anak tirikan lah, begitulah. Okey, off record jangan record Okey. Vanilla ni mempunyai satu visi dan matlamat yang sangat berbeza, sangat firm. Okey, itulah Vanilla. Apa benda yang dia nak juga. Sampai saya pernah bertegang urat leher dengan dia. Sampai nak gaduh babe, tapi minum sekali. Okey, berbalik pada soalan tadi. Dengan keadaan mem saya kata terus terang, okey, 100% kita panggil TPD. Okey, TPD. Faham maksud TPD dalam bahasa insuran ni, TPD ni. Tak. Kalian faham? Jangan jadi ejen. Ya, betul. Okey, pertama sekali bila kita dah uruskan dia, dah bagi dia happy, kita pun akan jadi happy. Alright? Bila kita kesana ke sini tanpa restu daripada dia, tanpa membuatkan seseorang tu happy, kita kesana ke sini pun tak sampai. Babe, tak sampai. Kalau kita rasa kita nak ke Kuantan, besok pagi saya kata sampai Kuantan. Semua dipermudahkan bila mana kita dah uruskan perkara yang sangat penting dahulu. Nak kekal positif, saya sendiri pun kadang-kadang jadi negatif sebab tak cukup tidur babe. Tapi bukan sebabkan perkara tu. Sebabkan perkara remeh-temeh yang sendiri kita cari. Contohnya perkara yang kita tak datangkan hasil. Itu akan jadikan diri kita negatif. Tetapi cepat-cepatlah woke up. Bangun. Bangkit. Move on. Ya, saya bukan marah tahu di sini. Saya cuma kongsikan bagaimana saya nak keep saya punya momentum positif. Saya akan cari saya punya partner paling dekat. Bukanlah saya kan, iaitu Mr. Petak. Terima kasih kerana Mr. Petak yang memberi saya semangat. Kesana ke sini saya bukan seorang-seorang. Kadang-kadang saya dengan Mr. Petak. Alright. Sebab atas tujuan yang sangat penting, iaitu kita nak guide sana, tak nak bagi sana terasa, tak nak bagi sini terasa. Itu adalah perkara kita sebagai seorang BP ataupun manager. Janganlah korang nak cari klien je tapi yang lain-lain lupakan. Yang sana perlukan bantuan kita cuba. Itu adalah pendapat peribadi saya. Saya tak ada marah yang lain kata salah ke tidak. Itu adalah masing-masing. Tapi paling penting yang utama diutamakan dulu supaya yang digendong tidak berciciran. Yang dipegang tidak berterabur. Tu jelah senang bahasa mudah dia, benar? Ya, benar. Okey, terima kasih. Thank you. Menjawab tak? Abah? Abah kau. Ambil kau kena. Okay, so ada sepatah dua kata ke lagi daripada Bami atau Daddy? Ada soalan lagi tak untuk yang baru join, maksudnya yang first time dengar forum ni, yang join forum ni, yang first time kenal we all. So ada apa-apa nak tanya tak? Saja nak tanya Kak Lisa ni. Tajuk you nak tanya apa, you PM tepi lah. Okey ke adik Abang Am ke nak tanya Abang Am? Kita nak dengar suara daripada overseas. Boleh tak? Kan. Macam tak malu tak? Tak apa, speaking tak apa. Kami faham lah. Kita guna Google Translate. Okey, Lisa, macam mana nak bagi semangat pada orang baru supaya semangat nak join? Okey tak? Kita buka soalan kepada akak kita yang jauh daripada London. Hai. Assalamualaikum you all. Sorry tadi masuk tiba-tiba masuk lambat jadi tak terurus muka kan. So kat sini petang lagi, tak Zohor lagi. Saya join, nak tengok jugalah join sebab abang saya duk invite. Apa-apa pun saya memang sokong sangatlah sebab saya ni pun bekas penjual insurans. Waktu dulu. Tapi sebab saya dah ke sini, saya dah tak aktif lagi lah menjual insurans. But saya memang support you all and support abang saya.
kalau saya boleh jual Fursa dekat sini, insyaAllah saya boleh join jadi partner dia. But apa-apa pun, I wish you all semua good luck, insyaAllah. Thank you. Wow, thank you. Salam dari jauh Excited. you all. Itulah excited kita. Lisa tak boleh pergi overseas tengok orang duduk kat overseas pun tak apalah. Next time you all datang sini, Mes Singgatra tak buruk saya. Kecil je tapi you all semua welcome. Thank you so much. Tak tahu bila dia sampai. Okay guys. Kak Ayu ada nak tanya tak rindunya? Dekat mana? Dekat mana ni? Dekat London kan? Dekat mana tu Amy? Oh, saya dekat Oxford, bukan dekat London. London dengan Oxford ni Oxford. jam. Jauh dia. Oxford. Oh, Dekat. Oxford. Oh, okey. Adik. So kami Oxford ni orang pergi pandai-pandai. tiket dah beli dah. Dekat Masya University Allah. Oxford kan? Ya. Ya gitu. Bukankah dekat Kampung Hang Utara? Okay. Wah, Jeng Lisa pergi Tu Oxford. Tajul nak tanya Lisa. Oh, geluk kuat sangat. Asyik. Okey. Berbalik kepada soalan Tajul. Tajul ni kan. Soalan Lah tak boleh tanya dah. Soalan tutup. Lisa, macam mana nak bagi semangat pada orang baru supaya semangat nak join? Okey. Semangat no? Semangat ni dia akan datang daripada diri sendiri. Bila kita clear dengan big why, dia akan datang daripada diri kita sendiri. Tapi ada certain orang yang dia perlu support daripada orang sekeliling. Contohnya, kita punya group lah. Betul tak? So peer pressure. Maksudnya, di sekeliling kita ni. Macam kita dah join the right agency ni, Fursa ni memang kita very supportive. So, kalau down je, cari. Macam Abang tadi kata, dia seorang-seorang pun agak orang kata penat jugalah kan. Dia ada partner dia. Betul tak petak? So, untuk orang baru, siapa you punya introducer, cari dia. Kalau dia tak, maksudnya dia busy ke apa, you cari orang lain, someone else. Dalam grup kita ni buddy-buddy kan, buddy-buddy. So buddy-buddy sangat penting sebab salah satu kita nak cari semangat. Kan? Tajul nak buddy dengan siapa? Tak salah yang mana buddy yang you rasa selesa. Ada agent dia boleh lone ranger. Macam macam saya ni, kadang boleh lone ranger, kadang perlukan someone yang untuk support, bagi semangat. Dia dah sembang je, dapat jumpa pun, sembang-sembang pun, dan okey lah. Betul tak? Kan? Betul. Okey tak Tajul? Mana Tajul? So, kalau kita seorang-seorang, sudahlah kita contohlah untuk orang baru ni, sebab bisnes kita adalah bisnes emosi. Contohlah kita pergi appointment, tiba-tiba kena reject kan, tak jadi close. So kita down sampai sebulan. Ni cerita experience sendiri lah kan, ataupun 2 minggu tak jumpa orang dah kan. So kita kena clear balik mindset. Hari ni kita buat noble job. Maksudnya kerja kita ni kerja mula, nak tolong orang, nak bagi protection, nak bagi hibah. So kita pergi jumpa orang, kita cerita, the rest kita berserah pada Allah. Tak jadi naik ramai je orang yang tak ada perlindungan, ramai je orang tak ada hibah. So ni hari ni kita nak tolong, hari ni aku nak buka mulut, nak cerita ke orang, bapak 10 orang, 20 orang. So kalau kita rasa niat kita betul, kita balik mindset kita, niat kita, insyaAllah kita tak akan down lama-lama. Kan? Betul tak? So, success rate depends on individual atau agency atau both. It can be both. It can be individual dan agency. It depends on ourselves. Tapi, sebab this my own experience lah kan. Masa dulu, dekat Kampung Merah, macam Abang Am sendiri lah, top agent lah, top performance kan. Sama juga macam I pun macam tu juga kan. Kita semangat, kita fokus kan. Agensi memain peranan. Then, something yang niat penentu segala dia betul. Okay,
So kalau kita rasa kita boleh Lone Ranger, go. Macam pernah dengar tak? If you want go fast, go alone. If you want go far, go together. Kalau kita nak tahu, Yes. kita perlu work as a team. Perlu support. Kita perlu orang bawah, perlu orang atas. Kita tak boleh seorang-seorang. Kalau kita nak kejar, nak lead sale, personal sale, at the beginning 1-2 years boleh, tapi untuk long term kita akan penat. Maksudnya kita perlu network kita, orang bawah kita, support dari agensi kita memang peranan, dan diri sendiri lagi of course penting. Sebab orang lain tak akan buat untuk kita, kita kena buat sendiri. Itu dia. So itu adalah jom tak. Lebih-lebih ni Wow, panjang. orang tak mau dengar pula kan. So you are lucky tau sebenarnya. You all yang baru-baru main ni dah join this business at the right company, agency. Tahu, you all tak perlu melalui macam kami ni. Tapi pengalaman kami tu lain lah kan. So you join macam dalam Fusa ni, right timing, right agency kan. So all out. Sebab you tak perlu buang masa kan. So all out je. Okey, soalan daripada Mami untuk Abang Am dan Lisa. Apa yang suka sangat dengan industri ni? Allah. Wallahi. Okey. Formilah. Okey, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Okey. Kita tengok ada orang menceburui kita. Siaran berbayar dah habis. Okey, masa telah mencemburui kita. Okey, so ada apa-apa soalan daripada Mami, Daddy? Sepatah dua kata. Mami, Daddy, ada apa-apa soalan ataupun kata-kata semangat? Itulah yang Mami tanya soalan tu. Abang Am, apa yang best sangat, suka sangat ni? Walaupun orang kata dah lama tapi maintain, sustain, bukan senang kan? Abang Am, mana Abang Am? Hilang dah Abang Am? Mana Abang tak soalan? boleh jawab. Apa soalannya? Last, okay, last Soalan but dia. not least. Apa yang Abang Am suka sangat dalam bisnes ni tu? Apa yang industri ni? Okey, macam ni. Pertama sekali dalam industri ni pendapat pribadi saya sendiri sangat menarik dan fantastik. Alright, saya kongsikan satu cerita benar, sebenar-benarnya. Okey. Hari ini sepatutnya saya melawat seorang kawan baik adik saya sendiri, adik saya dalam ni Saya tak tahu sama ada dia mengetahui ke tidak. Ketika di Rumah Merah, harapnya dia tak ada dalam ni Ketika di Rumah Merah saya pernah approach dia dan dia sign up dengan saya satu polisi. Dia di antara klien saya paling awal yang support saya. Akibat daripada BSS dan tidak kena buang kerja. Alright. Tahun kelima hari ini sepatutnya dia mempunyai polisi, takaful dan insurans. Hari ini saya dapat mesej daripada dia bahawa dia telah melakukan pembedahan kanser usus stage 4. Apa kalian rasa? Itu adalah adik saya sendiri. Betul kan, Dik? Mungkin adik tak tahu lagi. Tetapi hari ini sepatutnya saya berjumpa dengan beliau. Dia seorang wanita dan mempunyai 3 anak. Tetapi dia menyurutkan dia punya kesedihan. Apa yang dia minta daripada saya tadi hanyalah dia kata, Pak Am, bagaimana saya nak dapatkan bantuan daripada Jabatan Kerajaan sekian-sekian. Dan saya kata, apa punca sebenarnya? Barulah diceritakan bahawa dia telah menjalani pembedahan stage usus stage 4 dan kini dia ada di IKN, Institut Kanser Negara. Alright, kat sini yang dikatakan bagus tadi dalam bidang ni, kalian tahu tak betapa pentingnya kita membantu ramai orang.
Apa kalian rasa jika jadi saya, kenapa dia punya polisi cancel sebelum ni 5 tahun? Come on guys. Itulah Mami, saya kata tu terang Mami. Orang lain mungkin tak rasa apa yang kita rasa. Mungkin orang lain akan fikir perkara ni adalah sangat mudah. Tapi saya tak kongsikan kerana itu adalah dia punya privacy. Dia juga menyesal. Kalau dia jadi diri dia, dia tahu dia tak dapat bayar, dia tahu akan jadi perkara begini, confirm dia tak akan lepaskan tu polisi, dia akan jaga elok-elok. Seriously, dia di antara polisi terawal ketika saya join Rumah Merah dahulu. 2 tahun kemudian dia terpaksa lapse sebab dia tidak mampu nak membayar. Saya cuba nak membantu tapi tak boleh. Tapi kali ini tahun ke-5, stage 4. Apa yang kalian rasa boleh bantu? Tiada siapa. Itulah yang paling saya suka dalam bidang ni. Bukan sekadar jumpa orang. Jadi guys, di dalam ni siapa-siapa yang betul-betul faham akan tujuan maksud kalian menceburi bidang insurans takaful ni, ceburkanlah diri betul-betul. Okey, bukanlah saya memaksa tetapi saya berkongsi. Alright? Carilah satu sistem yang betul kena dengan diri anda semua. Sekiranya satu tempat tu sistem tidak betul dan mempengaruhi diri anda, doktrin diri kepala kita menjadi ikut tetapi anda tidak tahu tujuan masa hadapan. 3, 4, 5, 10 tahun sekiranya anda belum manager, carilah jalan. Kenapa saya keluar daripada company lama? Saya punya umur ketika itu sudah awal usia dewasa. Nak jadi UM ada yang 10 tahun pun sampai sekarang agent. Usia senja pun saya masih agent kemungkinan kalau saya di sana. Tak merasa babe, legacy for your generation. Please. Itulah yang paling saya suka bila dapat bantu orang. Ramai lagi yang saya bantu guys. Yang saya cuba. Klien saya baru berapa bulan ambil potong kaki 150,000 bil. Klien saya mungkin ada kat dalam ni juga yang kena batu karang 3 babe dalam masa polisi dalam setahun. Lepas mobil, betapa bersyukurnya dia. Right? Itu yang paling saya suka Mami. Please lah, please. Saya merayu kepada semua, bukan sekadar-kadar income, bukan sekadar-kadar your income. Tapi your heart. Okay, your heart, not your head. Sorry to say. Your heart guys, please. Alright, saya merayu kepada di luar sana, come on. Join Fursa. You takkan menyesal sekiranya anda dalam landasan kereta api yang betul. Jangan pula landasan kereta api ke Hat Yai. Ke utara boleh, ke Hat Yai tak lepas. Sebab tak cover dah sana. Fursa Malaysia je lagi. Right? Okay. Ada penambahan daripada Lisa? Okay, Ya, Mami. saya setuju. Betul. Okay, so Ya, betul. okay, so kita sudah berada di penghujung rancangan. Cewa. Okay, so kita akhiri majlis kita hari ini, malam ini. Dengan ucapan. Ada soalan. Tadi dah tanya dah. Soalan yang mana Syah Ada dengan lagi ke Rafai siapa nak tadi tanya soalan? jawab. Soalan dalam chat, cuba baca Syah dengan Rafai. Mana? Macam mana nak cari? Rafai, Rashid. Apa itu yang orang baru patut buat? Jadi tak apa. Dah jawab tadi. Dah disimpulkan Dah oleh jawab. Abang Am. Okey. Dedi, ada nak tanya apa? Patah 2 kata Dedi. Dedi last but not least. Okey, soalan terakhir. Paling senang. Apa yang menyebabkan korang sayang Fursa Consulting? Apa dia ni? Siapa nak jawab ni?
Tak dengar Dedi. Tak dengar, ulang balik. Apa yang membuatkan Abang Am dengan Lisa sayang sangat dengan Futsal Society ni? Nak dengar juga daripada korang. Weh, bukan Abang Am dengan Lisa je, semua sayang kot. Oh, tu no. Okay. Bagi Lisa, kita ni dah macam adik-beradik, no. Dan dalam futsal ni kita tak ada nak condemn, kita tak ada nak mengeli. So kita akan join dengan agensi lain. Dan cukup perli condemn. Okay, walaupun agensi as a part-timer, walaupun dia tak produce macam agen lain, tak start agent, tapi kita kena ingat kita kena appreciate lah. Kita encourage orang kan. So dalam futsal ni kita enjoy. Betul tak? Kena makan apa Pak? Kita saya makan apa Mami Daddy kau belanja makan. 12. Pukul 10.30, pukul 11. Saya makan kita di luar. Idris, mute Idris. Lepas tu kita ada banyak aktiviti. Kita lah macam kita pergi gathering, work, very supportive. So itulah best sangat. Terima kasih untuk Mami Debbie dan semua badi-badi yang dalam ni, team members lain, DC. Tak kira walaupun kita unit lain-lain kan, tapi kita dalam usaha yang satu family. Ingat tak ni? Okey, itu je lah. Tak larat dah nak cakap. Okay, maaf. Okay, semua dah clear Okay, so kita boleh ending sekarang ke ada masih lagi soalan? Terima kasih semua yang join malam ni. Salam perkenalan. Lepas ni kita ada buat lagi Zoom. Please kita join. Kita support each other. Betul tak? Walaupun kita rasa Saya dah nak habis ni sebenarnya ni. Okey lah Mun. Bateri aku ada 7% dah weh. Okey lah, kita tutup lah majlis kita no. Kita tutup majlis.